Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini dan juga ayat-ayat lain yang diturunkan dengan penterah hijrah telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hijrah yang bermula dari tahun ia berlaku sehingga tahun 8 hijrah, sehinggalah hijrah itu berhenti dalam berarti kata tiada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah berlakunya pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah, selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa izastunfirtum fanfiru. Mafhumnya, tidak ada hijrah setelah berlakukan Mekah melainkan jihad dan niat yang ikhlas. Apabila kamu diminta untuk berangkat untuk agama Islam, hendaklah kamu berangkat. Hadis riwayat Muslim. Penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara jelasnya menyatakan bahawa tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Itu bersifat adalah khusus. Akan tetapi secara umumnya hijrah itu akan berterusan sebagai satu usaha bagi umat ini untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqatu al-hijrah hatta tanqatu at-taubah wa la tanqatu at-taubah hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Mafhumnya, hijrah tidak akan berakhir sehinggalah taubat itu berakhir, dan taubat tidak akan berakhir sehinggalah matahari itu terbit dari barat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia atas sambutan tahun baru hijrah ini. Hijrah adalah permulaan bagi satu peringkat dalam sejarah Islam, dan ia memberi nilai serta maknanya yang tersendiri kepada umat ini dalam konteks tarbiyah dan ruhiyah. Atas semangat ini, umat Islam telah memilih untuk memulakan catatan sejarah Islam itu dengan hijrah, dan tidak harus berhenti sekadar itu sahaja. Ia harus menjadi suatu kepentingan kepada umat ini melakukan muhasabah dan menilai diri untuk melihat di mana kedudukan kita pada hari ini. Apakah pendirian dan pegangan kita pada hari ini? Di manakah kita pada hari ini? Adakah kita berada di jalan yang benar sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada kita oleh agama Islam? Hijrah Nabi dan juga para sahabat bukanlah semata-mata perjalanan ziarah biasa
ia bukanlah sekadar suatu usaha untuk menyelamatkan diri dari siksaan berat yang dihadapi mereka akibat tekanan dan penindasan musyrikin Makkah pada ketika itu. Hijrah juga bukanlah bertujuan mengutamakan keselesaan berbanding penderitaan yang dirasai. Hijrah pada hakikatnya merupakan suatu marhalah yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk keselamatan dan kelangsungan dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. An-Nisa ayat 100, yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah sekalian, mimbar dengan ini berfungsi beberapa nokta penting berkaitan hijrah. Di antaranya, yang pertama, penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan hijrah yang tersusun, dan ia berlaku dalam perancangan yang amat kemas dan teliti. Ia dipersiapkan dengan sabar, bijaksana, penuh siasah, dan dengan persediaan ilmu yang cukup. Ia memberi makna bahawa sikap sambil lewat atau bersikap acuh tidak acuh dalam membuat sesuatu pekerjaan bukanlah satu di antara kunci yang akan membawa perubahan dalam Islam. Yang kedua, penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang penting dan serius. Ia menjadi titik permulaan kepada suatu perubahan, anjakan dan transformasi yang mengejutkan Quraisy dan semua bangsa Arab. Yang ketiga, penghijrahan ini memberi ruang kepada setiap insan untuk merenung keagungan dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hijrah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu teladan yang paling indah kepada kita dalam menegakkan semangat keadilan, persaudaraan, membina tamadun ke arah cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita adalah umat yang telah menetapkan hari-hari dan seluruh perjalanan hidup dengan menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaannya. Yang kelima, penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber pengajaran
yang tidak pernah terhenti. Bahkan ia semakin berkembang seiring dengan peredaran zaman. Hijrah itu sendiri menjawab segala persoalan dan menghilangkan segala keraguan yang berbangkit, sehingga umat ini mampu bergerak memperbaharui tekad dan azam bagi mencapai matlabat yang agung, sekalipun berdepan dengan jalan yang sukar, penuh liku dan halangan dari musuh. Yang keenam, peristiwa memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama menyambut hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia lebih utama kerana melalui peristiwa hijrah ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Rasulnya dan memberi kesejahteraan kepada baginda dari segala tipu daya orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia.